untuk permulaan ini, saya minta kerjasama daripada semua untuk fokus dan memberi perhatian kepada video klip kita ni yang mengisahkan MH17. Alright, so dipersilakan. Tatkala menerima kabar mengenai nahas MH17 pada 17 Julai 2 tahun lalu, Sharifah Asma Said Alwi Al-Junaid, isteri kepada pembantu juruterbang MAS yang bertugas ketika MH17 dalam penerbangan dari Amsterdam ke KLIA, Allahyarham Ahmad Hakimi Hanapi, terpinga-pinga dan perasaannya kosong. Beliau hanya memeluk anak tunggal mereka, Abdul Rahman Ahmad Hakimi, dan sukar untuk percaya mengenai kejadian yang menimpa pesawat yang dinaiki Allahyarham suaminya. Saya memang nak tahu siapa yang buat, tapi buat masa ni saya rasa keluarga saya masih perlu banyak lagi untuk menerima kehilangan, masih perlu banyak lagi nak perbaiki lagi kehidupan kami. Tapi insyaAllah kalau memang, sebab mungkin end of this year or next year baru akan ada konklusif, jadi kita tunggu je lah, bila dah ada konklusif baru boleh buat tindakan apa-apa. Tapi buat masa sekarang, saya memang takkan bertindak apa-apa selagi tak ada conclusive evidence, because I'm only fighting for justice. I don't fight for nothing. Beliau mengakui keluarga Allahyarham suaminya banyak membantu dirinya membina kehidupan baharu, walaupun sukar melupakan detik hitam yang menimpa suaminya, tetapi kehidupan perlu diteruskan. Bapa mertua saya, ibu mertua saya, kakak-kakak mertua, adik saya, adik ipar saya, memang kakak ipar, adik ipar memang sangat baik. Walaupun kehilangan suami, tapi keluarga dia masih ada. Keluarga dia masih a part of me, and my son is also a part of them. Jadi saya nak teruskan hubungan ni. Jadi saya rasa macam walaupun suami saya tak ada, but my purpose is still there, my family is still there. I lost my father-in-law last night, but both him and my husband are two most amazing men in my life, and I think it's an amazing gift that Allah gave me, which is my husband and his family and Abdul Rahman. So alhamdulillah, so far they are the ones who put me on track. Namun selepas 2 tahun, Sharifah Asma bangkit daripada kesedihan dan kehilangan. Semuanya demi anak mereka yang baru berusia 8 bulan ketika itu. Bagi Mustafa Abdul Samad yang juga bapa kepada salah seorang anak kapal yang bertugas ketika penerbangan MH17, kehidupannya dirundung sunyi tanpa kelibat Allahyarham Mastura Mustafa yang pergi buat selamanya. Apa tidaknya, anak bongsunya itu sering menjadi peneman setia ke mana sahaja dan memastikan segala kelengkapan hariannya di rumah. Tapi bila dia dah tak ada, jadi cik kira macam sunyi lah sikit pasal dia tak ada kan. Habis tu kalau dia ada, selalu apa-apa hal lah cik tolong dia hantar lah, pasal dia ada kereta dia sendiri kan. Perasaan rindu terhadap anaknya tidak pernah pudar. Kehilangan Allahyarham Mastura sering menjadi igawan. Mustafa berkata beliau masih terbayang anak bongsunya itu mencium tangannya sebelum melangkah keluar sambil membawa bagasi untuk bertugas. Namun kini, hanya doa sahaja yang menjadi pengikat kasih sayang anak dan bapa ini. Tapi masuk kebumian tu, dia macam satu penghormatan besar lah. Cik kira
Satu Mufti Negeri Sembilan lah, talqin kan ya. Jadi yang hantar pun ramai yang satu. Penghormatan kira besar lah. Tak sanggup aku Baik, terima kasih. Okey, so kita telah menghayati kita punya video klip tadi. So sebagai pembukaan majlis, dengan ini saya menjemput Encik Adam Fong bin Abdullah selaku Head of Sale ataupun Ketua Pembangunan Perniagaan daripada Zon 1 Zurich Takaful Malaysia Berhad untuk memberikan ucapan pembukaan. Seterusnya mungkin boleh memberi sedikit kesimpulan mengenai video klip yang telah kita tengok tadi tu, yang telah kita tonton tadi tu. Dipersilakan Encik Adam Fong. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih pengurusi majlis Encik Nazman. Okay, dan para hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, ribuan terima kasih saya ucapkan untuk kerana sudi lapangkan masa. Okey, untuk event kami ini 1,000 heart, 1,000 hati. Okey. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para konsultan, leader-leader sekalian. Okey. Tanya, kan? Kalau saya ada duit, mungkin saya tak perlu risau bila saya mati. Mereka perlu risau kan bila mereka meninggal, siapakah uruskan hutang mereka. Tetapi adakah anda tahu sekiranya anda ada banyak duit, masalah lebih besar sekiranya anda meninggal. Baik anda beragama Islam atau tidak, baik agar anda bangsa Cina, India ataupun juga cerita-cerita tentang duit ini akan menghantui kita, kan, sama hidup ataupun kita meninggal. So bila anda kaya, harus perlu ada solution. Maka hari cara-cara untuk kita selesaikan, dan kita pun telah lihat video MH tu, kemalangan tidak berbau. Kemalangan tidak berbau. Memang secara sahnya kemalangan tak berbau. Maka kenapa kita perlu sediakan sejumlah wang ataupun hibah kepada waris kita? Itulah sebabnya. Sekiranya kita tahu bila kita meninggal, alhamdulillah, tak apa, kan? Sebab itulah kita perlu sediakan. Tanpa saya berceloteh panjang, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan juga para leader saya hormati, dan Okey, Cik Adam, minta maaf. sama-sama kita dengar Tuan Haji tentang solutionnya. Terima kasih. Okey, terima kasih di atas ucapan pembukaan daripada Encik Adam Fong. Alright, so seterusnya, okey, sebelum kita ataupun menjemput tuan speaker kita iaitu Tuan Haji Rafiee, inginlah saya memperkenalkan serba ringkas profil Tuan Haji Rafiee ini. Okey, kalau kita tengok dekat slide ni, Tuan Haji Rafiee bin Omar adalah nama yang diberi. Okey. Okey, beliau adalah seorang peguam bela dan peguam cara, perancang kewangan syariah berdaftar bersama dengan MFPC, jurulatih bertauliah dan juga pemeriksa bertauliah. Okey. So dengan ini saya dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Rafiee untuk mengambil platform pada malam ini untuk menerangkan mengenai tajuk ataupun perkara yang perlu kita tahu sebagai seorang Muslim terutamanya. Dipersilakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera Tuan Haji. Salam Malaysia prihatin. Cepatlah daftar untuk dapatkan vaksin. Tak dapat lagi Tuan Haji. Alhamdulillah Dah mute saya. Unmute. Okey, dia berebut nak cakap tu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya berada di Kuala Lumpur, pakai baju Zurich Takaful. Petang tadi saya pergi Mines, dah inject dah vaksin dos yang pertama. Alhamdulillah. Jadi saya pun bimbang juga, takut malam ni tak dapat bersama-sama kita. Tetapi alhamdulillah kita dapat bersama-sama. Ini semua yang kita kata nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, anugerah-anugerah yang sentiasa harus kita ambil iktibar. Jadi dari awal tadi saya tonton 2 video yang berkaitan. Bila dah tengok dua video tu, saya pun dah sebab, saya pun tak tahu macam mana nak syarah. Tapi mujurlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sediakan slide. Jadi saya akan share skrin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok slide yang saya dah sediakan. Saya ada 50 slide saja, boleh selesai dalam masa 35 minit insya-Allah. Lepas tu nanti kita akan ada ruang untuk soal jawab. Jadi tadi moderator Encik Nazman dah beritahu, kalau ada soalan yang nak ditanyakan, tuan-tuan tunggulah dulu, sabar sampai habis 50 slide. Kalau hendakkan penerangan, barulah nanti taipkan dengan huruf Q di hadapan, jadi kita tahu itu soalan Q. Lepas tu tanyakanlah soalan. Kalau tanya sekarang baru saya nak syarah, ada kemungkinan jawapan itu akan diberikan dalam slide yang berikutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bersabar, tak banyak, 50 slide ni gambar saja saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nanti dengar dulu, saya beri peluang kemudian untuk bertanyakan soalan. Sebelum saya mulakan, pasal saya nampak tadi ramai juga pelanggan yang masuk selain daripada ejen-ejen Takaful Zurich Takaful, dia ada tulis ZT. Yang lain-lain tu saya anggap adalah kita punya pelanggan-pelanggan, kita punya bakal pelanggan yang dijemput khas pada malam 1000 hati ini. Harap-harap hati kita akan bertaut dan mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan, dan nanti kita akan boleh dengan mudah, senang saja untuk menerima penerangan tentang faedah dan kebaikan takaful. Jadi malam ini pada yang baru pertama kali kita jumpa, nama-nama yang saya kenal ZT semalam pun dah ada dan banyak berulang. Jadi tapi kepada yang baru ni, saya nak tumpukan kepada bakal pelanggan yang dijemput khas bersama-sama pada malam ini. Saya bacakan beberapa rangkap pantun lah sebagai pengenalan. Kereta baru, kuda pun baru, baru sekali masuk Melaka. Tuan baru, saya pun baru, baru sekali bersua muka. Jadi kalau pertama kali ni tuan-tuan kena ambil iktibar lah. Kalau mana yang pakai laptop, mana yang pakai handphone, kena pastikan slide ni ada. Jadi kena buat dekat view tu, ambil yang bukan standard punya, ambil yang speaker. Jadi speaker di sebelah kanan, slide besar di sebelah kiri boleh nampak. Tuan-tuan dan puan-puan, pantun berikutnya. Nah, ini sangat-sangat mustahak. Ya, sangat-sangat mustahak. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Kalau biasanya hancur badan dikandung tanah, kan? Budi yang baik dikenang juga. Jadi tadi saya nampak MH17, dia macam itulah, hancur kan kapal terbang tu. Sekarang dah lepas 7 tahun dah, dia berlaku pada 2014. Sekarang ni perbicaraan sedang dilangsungkan. Siapa nak cari siapa yang bertanggungjawab. Masih lagi Tuan Haji? Masih lagi sedang dilangsungkan, tak tahu siapa, tak ada, dia orang tak mengaku. Sebab tu saya ada sikit kurang sedap nak tengok pasukan Ukraine bertanding dalam Euro tu.
Pasal Ukraine lah yang dipertanggungjawabkan dia punya apa ni, orang jahat kat situ lah, pengganas. Jadi saya ulang balik, pantun tu tak habis. Pantun tu saya tukar jadi Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Ambil takaful, buatlah hibah. Selamat harta, sempurna keluarga. Jadi itu tajuk kita hari ini, lindungi harta kita, lindungi keluarga kita dengan ambil takaful. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tujuan kita ialah dalam kehidupan kita ini, kita kumpul harta kita, kita uruskan baik-baik harta kita, kan? Kemudiannya kita kena bahagikan. Kita kena wariskan, kita kena turunkan, kita tak boleh bawa bersama-sama kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kalau tuan-tuan tak ingat lagi kisah MH17 tu, MH17 tu semua penumpangnya meninggal dunia. Dan ada penumpang MH17 tu yang satu keluarga, 5 orang wiped out. Orang Sibu ke orang Miri, Sarawak, habis. Yang ditinggalkan macam mana? Yang ditinggalkan macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkiraan kita. Ini yang harus kita ambil kira. Jadi, kalau kita ada harta, kita akan bawa kita akan tinggalkan. Jadi, dalam perancangan keuangan, kita kerja, kita untuk menghasilkan pendapatan, kita nak kumpul, kita simpan. Ini semua ada dia punya tata caranya. Tapi akhirnya, apa yang kita cari akan kita tinggalkan. Di sinilah nanti kita nak tunjukkan bahawa pada harta yang kita tinggalkan ada satu cara, ada satu instrumen yang sangat-sangat berguna, dan instrumen ini dipanggil sebagai instrumen takaful, dan kita buat perancangan. Bila kita ambil takaful, lindungi harta kita, kita kena buat step yang berikutnya, kita kena buat hibah takaful ataupun kita juga kena buat amanah takaful, insya-Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, harap bersabar dahulu. Untuk tujuan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, kita ambil kesempatan. Kita dah tengok dah macam-macam hal telah berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh, sebagai permulaan, saya suka menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan pada waktu yang lapang, senang, kita ni berfikiran tenang, kita cuba aturkan, kita cuba tentukan, kita cuba letakkan dalam perspektif yang betul, kat mana kita punya geran tanah, kalau surat beranak anak-anak simpan elok-elok, surat nikah simpan elok-elok, buku bank dan sebagainya, pasal kita tak tahu apa akan berlaku pada esok hari, kita tak tahu. Jadi begitu juga dengan harta kita. Kita letakkan dalam perspektif yang betul, kita senaraikan aset kita. Jadi bila kita senaraikan aset kita, kita juga kena tentukan apa liability kita dan kita tentukan kedudukan. Sama ada kita ni aset boleh membiayai liability yang kita ada, sebab kalau kita beli rumah tu aset kita, tapi kita juga ambil pinjaman bank. Maka pinjaman bank menjadi liability, harus diselesaikan. Jadi macam mana aset tu boleh selesaikan liability yang ditinggalkan. Jadi kalau rumah mungkin tak ada masalah lah, sebab rumah tu sentiasa nilai dia meningkat. Namun kita kena pastikan bahawa harta-harta yang kita ada yang lain, wang tunai, kereta, simpanan kita, kalau kita ada KWSP, macam mana kita nak buat dan sebagainya. Jadi inilah tujuan kita, perkongsian malam ini, supaya kita tidak meninggalkan masalah. Banyak orang telah meninggalkan harta, namun harta tidak memberi manfaat. Nanti ni ada keratan akhbar ni, dia tunjuk ni. Bulan Januari 2020 tak silap saya. Dia tulis aset 70 bilion tidak bertuan. Pasal apa? Sebab orang yang tuan yang asalnya telah tiada. Dan waris tidak dapat memanfaatkan daripada yang ditinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambil iktibar. Iktibar yang lagi satu tengok ni. Menyebabkan kalau kita tak rancang dengan sempurna, rumah yang kita tinggalkan menjadi masalah. Menjadi masalah. Jadi ini gambar tunjukkan rumah pusaka masih nama arwah atuk, siapa pun tak peduli. Jadi sebab apa jadi macam ni? Sebab perancangan mungkin tak berapa nak sempurna. Masih lagi atas nama orang tua
memang banyak kes macam ni sebenarnya. Kalau kita tengok belakang rumah cantik-cantik, yang ni ditinggalkan, tidak diusahakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah harta pusaka. Sekejap lagi kita akan dapat tengok macam mana masalah pusaka ini sebenarnya berpunca daripada kegagalan kita sendiri untuk merancang. Keratan Akhbar tahun 2005 ni lama dah saya kongsikan dengan para pejuang takaful, dengan masyarakat di luar sana. 900,000 hak milik tanah kepunyaan orang mati. Ini macam mana terjadi macam ni? Ini bila orang telah meninggal dunia, waris-waris tak tahu nak selesaikan harta pusaka, kemudian geran tanah masih lagi nama orang yang dah meninggal dunia. Ataupun loan semua dah settle, pinjaman semua dah diselesaikan sebab ada MRTA, MRTT dan sebagainya, dah diselesaikan, waris-waris tak payah bayar hutang lagi. Tapi waris tak tahu macam mana nak pindah milik. Saya ada satu kes, klasik jugalah saya buat, pasal pelanggan anak guam yang saya bantu ni, rumah dia belakang ofis saya je. Jadi saya dah buka office peguam. Dulu saya kerja lama lah di Amanah Raya sana sebagai general manager, CEO anak syarikat dan sebagainya. Tapi bila saya buka legal firm, selepas 7 tahun office saya dekat di Taman Dagang tu, ada satu pelanggan anak guam datang. Dia sebenarnya belakang office saya saja. Bawa kes, arwah suaminya telah meninggal dunia lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, tapi rumah tak selesai lagi. Duit dalam bank tak keluar lagi. Rumah tu sebenarnya dah di-cover lah, loan dah dibayar dah. Tapi dia takut. Malahan selepas bank dah bayarkan hutang, di bawah MRTA tu, ada lebihan lagi. Tapi dia tak tahu macam mana nak selesaikan. Sehinggalah ada adik ipar dia, ada buat urusan tentang jual beli tanah, tahu saya buat benda ni, disuakan kepada saya. Alhamdulillah, dah selamat kita sempurnakan urusan. Urusan harta pusaka ni lebih dahsyat kalau kita tengok orang ada harta banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nampak boleh cari dalam boleh Google. Tekan je. Allah Yarham Jamaluddin Jarjis. Nanti boleh baca. Orang ni kaya. Saya kenal dia ni. Saya pernah minum, saya pernah makan dengan dia ketika dia belum jadi menteri lagi. Dah jadi menteri, saya kenal pegawai khas dia apa semua. Orang kaya ni, tak ada masalah sebenarnya. Orang baik. Tapi bila dia meninggal dunia selepas kemalangan. Kemalangan apa? Kemalangan helikopter terhempas di Semenyih. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya bertelaga. Maknya terpaksa tuntut sebab maknya tak diberikan dia punya bahagian faraidnya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah-masalah yang berlaku. Jadi yang terbaru, kita pun tahu nak tengok tentang masalah harta, masalah macam mana boleh menimbulkan kesusahan kepada waris-waris. Ini Abang Boci. Abang Boci tinggalkan mak ayah, tinggalkan balu, tinggalkan seorang anak lelaki. Masalah bukanlah kerana hukum. Masalah kerana orangnya tak tahu melaksanakan hukum. Jadi ini kesian. Bagaimana isteri dia, balu Abang Boci, sekarang ni terpaksa balik kampung, jual cempedak goreng untuk sara keluarga di Sabak Bernam. Macam-macam lagi lah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hal harta pusaka ni selalu macam saya sebut tadi menimbulkan masalah bukan kerana hukum, tetapi kerana kekeliruan. Banyak orang, bila orang si mati meninggal dunia, waris-waris ni dah berebut. Dah nak tahu berapa bahagian dia, berapa bahagian dia. Bahagian itu kemudian. Bahagian itu kemudian. Yang hendak dilaksanakan terlebih dahulu ialah uruskan harta pusaka tu. Duit dalam bank, kereta nak kena jual, rumah belum selesai hutang, duit dalam tabung haji, duit dalam ASB. Kena diuruskan dahulu, kemudian barulah dibahagi-bahagikan. Jadi masalah-masalah ini sebenarnya agak mencabar, bukan sahaja kepada orang Islam. Islam ada faraid, bukan Islam ada Distribution Act. Tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta pada malam ni yang ada sekali bersama kita, untuk orang bukan Islam, pembahagian harta pusaka ikut Akta Pembahagian 1958. Dalam tu ditetapkan bahagian-bahagian, siapa dapat apa, siapa dapat apa. Jadi Akta Pembahagian menetapkan ibu bapa berhak, pasangan yang ditinggalkan berhak,
anak-anak berhak. Di 3 kumpulan. Tapi dalam Islam, bila ikut hukum faraid, dia pecah. Ibu dan bapa asing. Pasangannya beza. Anak lelaki dan anak perempuan asing. Jadi, daripada 3, kalau dalam bukan Islam bahaginya, untuk orang Islam jadi 5 bahagian, pecah. Bahagian-bahagian pula berbeza. Jadi ini sebenarnya sama saja. Kalau kita ikut Distribution Act atau kita ikut faraid, kita boleh bahagikan. Satu kereta, kalau tuannya meninggal dunia, waris-warisnya kita tahu bahagian masing-masing. Kalau bukan Islam, sebuah kereta maksudnya ibu bapa akan dapat 1/4. Pasangan akan berhak 1/4. Anak-anak akan berkongsi 2/4. Cukuplah kan? 2/4 tu sama setengah lah. Bagilah antara mereka. Betul? Itu ikut Akta Pembahagian 1958. Tapi kalau orang Islam, dia lain sikit. Balu dapat 1/8, anak perempuan 1/8, anak lelaki 2/8. Bahagi dia lain. Kalau ni 5 orang lah. Kalau lagi ramai lagi, lain pembahagian dia. Namun, yang jadi masalahnya ialah di ramai di kalangan masyarakat kita, baik Muslim atau non-Muslim, tak tahu bahawa geran kereta itu hanya boleh dipindahkan ke atas satu nama. Tak gitu. ZT Nazman kan dia genol. Betul. Satu nama je. Ramai orang berhak pada satu nama. Sebab itu nak diuruskan. Siapakah satu nama yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan? Itu masalah pentadbiran harta pusaka. Kalau ikut faraid, ini saya tunjukkanlah bahagian faraid. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para peserta daripada kalangan bakal pelanggan dan pelanggan sedia ada. Hari ni ambil iktibar. Nampak bahawa kalaulah saya meninggal dunia, mak dan ayah saya masih ada lagi. Saya ada anak lelaki, anak perempuan, ada isteri, ada ayah. Ini cara pembahagian dia. Lihat bahawa harta yang saya tinggalkan, harta pusaka yang saya tinggalkan, kalau bagi ikut faraid, isteri saya dapat kurang daripada mak saya. Ini hukum. Tapi hukum ini telah menyebabkan ramai orang bertelagah. Sedangkan hukum ni ketetapan Allah. Kalau ikut hukum tak ada masalah. Tapi masing-masing membantah dan sebagainya. Kerana sampai timbul ada kumpulan mengatakan kenapa isteri dapat sikit. Sepatutnya mesti dapat lebih dan sebagainya. Kerana isteri lah yang banyak telah berkorban untuk kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Tapi hukum Islam mengatakan bahawa ibu dan bapa dapat lebih daripada balu yang ditinggalkan. Maka oleh sebab itu, kena faham kedudukan ini. Pasangan suami isteri harus mengambil tindakan segera. Bukan kita tak nak bagi kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah kita bagi, hari ibu, hari ayah. Itu lain. Kita sentiasa bagi kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita dah cukup bagi, mungkin kita nak buat perancang lain sikit. Sebab itu slide saya yang ini mengatakan bahawa kekayaan yang dihimpun semasa hidup tiada manfaat kepada yang tersayang tanpa perancangan yang sempurna. Jadi kena buat perancangan yang sempurna. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan salah satu perancangan yang sangat-sangat digalakkan ialah dengan mengambil takaful. Dan baiknya kerana kita dalam sesi ini ZT Zurich takaful lah. Kan jangan produk-produk ni ada banyak, boleh tanya dengan ejen-ejen pejuang-pejuang takaful yang bawa tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam sidang kita pada malam ini, boleh tanyakan nanti apa produk yang sesuai, bagaimana boleh membantu. Jadi kena ambil takaful insya-Allah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita buat begitu? Kerana kita tak tahu bila kita akan pergi. Kita tak tahu. Kalau ikut statistik 2018, ni Jabatan Perangkaan Malaysia, bukan saya yang bagi. Tahun 2018, statistik kata 461 kematian setiap hari. Of course lah, kita belum mati lagi, kita ada lagi kat sini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini statistik 2018. Kita boleh pakai lah, sah. Cuba tengok sebelahnya pada statistik tu saya ada tunjukkan. Ibu tunggal, maksudnya dia ditinggalkan lah. Suaminya mati, selepas 4 hari, dia dikena halau
keluar daripada rumah tu. Nampak tak? Sedangkan suaminya masih hidup, berpendapatan tak kurang daripada 15,000 sebulan. Kenapa kejadian ini berlaku? Kalau masuk website apa ni, Zurich Takaful ni, kalau tak silap saya ada iklan. Ada iklan tentang apa ni, Aaron yang bapa dia meninggal dunia kan, rumah terpaksa dijualkan. Mungkin ada apa ni, video tu ditunjukkan, marketing video tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu statistik 2018. Kan? Tidak tersabit dengan statistik 2019, 2020 apatah lagi. Dan kini 2021, nampak tiap-tiap hari bilangan. Hari ini saja, ini statistik semalam 23 hari bulan. Petang tadi statistiknya 83 orang meninggal dunia. Hari ini punya statistik, jadi kita tengok tak berlaku pada kita, jadi kita tak terasa. Tapi saya minta maaf lah. Mungkin di luar sana ada apa ni yang dah apa ni melalui apa masalah ataupun perasaan terbabit kerana ada saudara mara yang dah meninggal dunia. Ini iktibar pada kita. Saya pun mendapat berita balik daripada ambil vaksin tadi, saya balik ke rumah, isteri saya maklumkan ada satu apa ni kenalan saudara jugalah, jiran sebelah rumah punya apa ni adik ipar meninggal dunia pukul 10.30 pagi. Kenapa? Saya apa ni dimaklumkan bahawa dia kena COVID-19. Baik agaknya, tapi sebab dia ada penyakit jantung. Jadi mungkin ini antara angka-angka yang tak termasuk dalam 83 ataupun apa ni 77 sebelum ni. Dia baru meninggal dunia, tak tahulah nanti nak kena kesan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, telah dimaklumkan kepada kita, kita kena ambil iktibar ni ketua pengarah abang apa ni Nur Hisham kita dah kata sporadic and asymptomatic. Asymptomatic apa kita nak sebut membayarlah. Increasing cases increasing in Klang Valley. Di Klang Valley kalau tengok kes membayar, tuan-tuan dan puan-puan apa ni ambil iktibar, sebab tu apa jaga SOP kita. Jangan suka-suka pasal ini perkara benar. Jangan nanti kata Kit Siang dalam apa ni surat khabar yang saya baca FMT semalam. Dia kata jangan-jangan nanti kita ni kematian ni melebihi daripada apa yang terjadi di negeri China. Jadi kena ambil iktibar. Itu masalah yang real bahawa kematian berlaku. Orang tak berapa nak takut tentang COVID-19 ni sebab dia kata sakit masuk hospital boleh keluar balik. Itu yang keluar. Kan, yang sembuh. Jadi saya nak tunjukkan bahawa ramai juga yang tak keluar. Tak balik. Jadi soalannya, meninggal dunia itu ketentuan Allah Ta'ala. Sudah ajalnya kita kata. Sudah sampai masanya. Apa yang apa ni kita nak dakwa-dakwi. Betul, saya setuju. Tapi kalau dia terjadi pada kita, maka mulai daripada sekarang hendaklah kita siapkan. Kita aturkan, tuan-tuan dan puan-puan tengok macam mana. Macam mana kalau terjadi kepada kita, apa yang kita tinggalkan. Itu soalannya, apakah yang akan kita tinggalkan? Kita tinggalkan apa? Kita tinggalkan, tadi saya sebut, harta. Apa segala harta yang kita tinggalkan, dia bertukar sifatnya tuan-tuan. Harta yang kita tinggalkan selepas kita mati, dia jadi pusaka. Tu. Masa kita hidup, dia harta kita. Bila kita meninggal dunia, kita tinggalkan apa? Orang meninggal dunia, tinggalkan dunia. Pasti. Dia tinggalkanlah dunia ni, betul tak? Dia tinggalkan apa? Tinggalkan nama. Betul? Dia tinggalkan jasa. Dia tinggalkan kenangan. Dia tinggalkan harta jadi pusaka. Dan dia tinggalkan juga hutang yang harus diselesaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang apa ni lebih merasai apa yang kita nak kongsikan malam ni, cuba ambil kertas, ambil pensel, tulis huruf pusaka, P-U-S-A-K-A. Man pun boleh apa ni cuba buat kan? Tulis, tengah tulis ni tu Haji. Itulah, tulis, segera tulis. P-U-S-A-K-A maksudnya pusaka. Betul? Padamkan betul. Huruf S dengan segera sekarang. Huruf S. Padamkan. Apa jadi? Dia jadi puaka. Wah tu. Jadi asal-asalnya Adam Fong dengan kawan-kawan apa ni Syarul Nizam apa ni suruh saya syarah. Dia tanya, pusaka ke puaka? Saya kata tak salah, jangan apa ni menakutkan terutama kalau nak syarah malam Jumaat lagi orang takut orang lain. Tapi itulah, tuan-tuan buang pula PU. Apa jadi? Tinggal saka. Siapakah saka?
Kan. Saka ini adalah pemain bola sepak England sedang berjuang Euro 2020. Ada seorang nama Saka, saya tengok Saka kata, terperanjat saya. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi harta pusaka ni boleh berubah sifat menjadi puaka kalau tak diuruskan dengan sempurna. Ya, sebab itu kena tahu atur caranya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi orang cerita tentang bahagi. Bahagi itu kemudian sebenarnya dia datuk nombor 6. Yang pertama, harta pusaka ni mesti diuruskan. Daripada harta pusakanya hendaklah diselesaikan pembelanjaan pengurusan jenazah. Malam tadi saya barulah ini ulang-ulang tiap-tiap, sebab tu saya tak boleh buat hari Selasa malam. Kita punya Zoom ni sebab tiap-tiap Selasa malam saya sendiri pun masuk kuliah Zoom juga. Malam tadi kita ulang balik bahawa bila orang meninggal dunia, masyarakat sekeliling hendaklah membantu kepada keluarga yang kehilangan itu. Jadi Rasulullah SAW dah tunjukkan pada kita bahawa orang yang ada kematian di rumahnya, kalau kita kena continuously, kita kena sentiasa bantu. Balu dan anak-anak yang ditinggalkan tu hendaklah kita support dia, beri dia financial. Terutama sekali sebab orang perempuan sebenarnya selepas suami dia meninggal dunia, dia ada tempoh iddah. Tempoh iddahnya ialah 130 hari. Selalu kadang-kadang saya tanya orang perempuan dia tersalah jawab. Tempoh iddah bagi seorang balu tak sama tempoh iddah seorang janda. Seorang janda tempoh iddahnya 3 kali suci. Jadi kalau tempoh iddah orang balu, suaminya meninggal dunia, surah Al-Baqarah ayat 234. Ingat tu. Takut ada orang selalu silap ni. Jadi bila saya tanya, berapa tempoh iddah balu tu? Dia kata 3 kali suci. Mana boleh? Kan kalau makcik tu umurnya dah 84 tahun, suaminya mati, macam mana nak dapat suci tu? Jadi itu kena faham, kena ikut hukum. Hukum mengatakan dia kena duduk rumah, tak keluar. Jadi kena bantu. Kena selesaikan ni. Jangan kita bebankan orang yang telah kehilangan. Datang kita cari makan kat rumah tu. Rumah patutnya tak sediakan dalam kesedihan tersebut. Jadi ini nak kena buat dulu tuan-tuan dan puan-puan. Saya petik ni daripada berita harian, dia kata apa? Selepas selesaikan pengkebumian dan sebagainya, waris perlu melangsaikan hutang si mati pada manusia yang boleh dibayar dengan menggunakan harta si mati. Jenazah diusungkan, kita dah beritahu dah. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, ampunkanlah dosa si mati ini, ampunkanlah siapa nak bayar? Ya, terima kasih, direkod balik sampai time nak tunjukkan. Antara perbelanjaan pengurusan jenazah, tuan-tuan tengok. Ni kalau nampak kan, ini saya ambil daripada petiklah daripada sosial media social media ni. Sekarang ni social media dia panggil apa? Sosmed. Saya pun tak tahu. Sosmed. Sosmed. Saya ingatkan apa benda kan, sos coklat ke apa? Bukan. Punya sosmed punya. Social media. Jadi saya dapat petik daripada social media ni. Pengurusan jenazah, tuan-tuan perhatikan. Kan? Keranda nak kena bayar RM500, liang RM150, mandi RM150, imam dapat RM20 je. Alang-alangnya imam kan. Tapi imam dapat 2 kali. 1 kali jadi imam, 1 kali lagi baca talqin. Itu. Ni nak kena sediakan. Orang meninggal dunia 1,500 ni perlulah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu nak kena sediakan. Orang bukan Islam, dia dah biasa benda ni. Kalau kawan-kawan kita yang Tionghoa apa semua ni, dia simpan duit, dia tahu sebab funeral dia kan banyak pakai duit. Apa keranda nak pakai? Orang Islam tak ada pakai keranda yang mahal. Jadi waris-waris akan terbeban. Waris-waris kena selesaikan benda ni. Waris-waris nak kena selesaikan hutang. Dari mana nak diselesaikan hutang ni? Habis tu anak-anak kecil, bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib mereka? Jadi ini sebenarnya yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sebenar. Jadi saya kutip, saya himpunkanlah
Saya dah syarahkan tentang hal ini sejak tahun 2001 lagi tentang masalah pengurusan pusaka ni. Saya dah belajar tentang apa ni kesusahan ini, tentang urusan harta pusaka ni sejak tahun 1985 lagi. Ketika saya menjadi apa ni pelajar undang-undang, buat praktikal intern apa ni di sebuah legal firm yang besar di Kuala Lumpur ni, kes yang pertama saya nak belajar, nak tengok diberikan pada saya adalah kes harta pusaka, tuan. 1985 sampai sekarang. Dan orang yang dalam namanya file yang saya tengok tu pun saya dah jumpa dah. Dulu masa dia tu muda remaja, sekarang ni dia seorang billionaire. Tan Sri yang hebat sebab datuk dia, pusaka datuk dia tu banyak tinggalkan harta pada dia. Orang kaya bolehlah. Tapi kalau orang yang tak kaya, orang yang ada masalah, orang yang sedang mencari usaha kuat, kita usaha kuat-kuat, tapi kita tinggalkan beban. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini slide ni saya petik daripada sosmed jugalah. Saya kongsikan dengan tuan-tuan. Kita beli kereta, kita lindungi kereta kita. Kita takut apa-apa terjadi, kan kerugian pada kereta kita. Kita beli rumah, kita pun masuk apa ni, ambil perlindungan pada rumah. Tapi nyawa kita sendiri macam mana? Kita kena juga ambil. Jadi itu yang saya kata tadi, kita nak sampailah kepada buah yang kita nak bincangnya. Buah perbincangan kita ialah takaful. Takaful itu adalah satu penyelesaian kepada masalah mana? Masalah masa depan. Ini bukan kita cerita semata-mata tentang medical card, tuan. Medical card memanglah senang. Medical card kita dah tahu dah. Kita nak masuk hospital, ada medical card, boleh masuk ward yang kita pilih. Betul? Kita boleh pilih hospital mana kita nak pergi, panel mana yang lagi bagus, bilik macam mana kita nak duduk. Itu masuk hospital. Nanti ada rawatannya, ada belanjanya, apa semua. Bila kita keluar, semua ditanggung oleh medical card. Alhamdulillah. Baik. Tapi kalau tak balik macam mana, tuan? Kan? Dia masuk hospital tapi tak balik. Tinggalkan apa? Jadi bila datang nanti ejen-ejen nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan orang kata jangan ketepikan. Dengar dulu. Dia akan nak bagi solution. Jadi dia kata takaful is a solution. Jangan reject solution tu. Kalau kita reject, nanti kita ada problem, kita ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh memikirkan macam mana cara nak merancang harta kita, aturkan seperti yang saya sebut awal tadi, tapi jangan lupa mesti ambil takaful, mesti ada takaful. Jangan apa ni, orang nak cerita takaful nanti kita tinggalkan pula. Kita kata tak apa, saya dah ada, saya. Dengarlah, tak ada masalah. Bukan kena bayar pun. Mungkin takaful itu kita dah dengar sampai habis, kita puati, boleh, sesuai. Saya baru cerita tentang satu anak guam saya. Anak guam ni dulu dia bos saya. Datin Seri ni dulu bos saya. Dia dah pencen lama dah. Saya pun dah berhenti kerja di Amanah Raya. Sekarang saya jadi peguam. Dia jadi anak guam saya. Saya buatkan wasiat dia. Saya buatkan amanah dia. Tiba-tiba dia minggu lepas telefon saya. Dia kata, Rafi'i, nak kena tukarlah wasiat tu, nak adjust sikit. Pasal apa, Datin? Dia kata saya ni dapat satu kesempatan baru. Ada ejen takaful beritahu saya bahawa saya boleh ambil takaful, saya boleh mencarum, bayar lamsam, ada perlindungan untuk saya. Lepas tu nanti kalau saya tak ada manfaat takaful itu, saya boleh bagikan kepada kebajikan. Baik. Dia Datin Seri hebat, dia dulu pegawai tinggi kerajaan. Dia faham apa yang nak terangkan. Saya pun kita boleh ke Datin Seri? Dia kata boleh, insyaAllah. Okey. Itulah yang saya war-warkan, saya beritahu dia. Sinilah yang saya suruh orang. Kalau ada peluang, ambil takaful. Lepas seminggu, dia telefon saya balik. Rafi'i, tak boleh lah. Sebab apa, Datin? Sebab takaful ini hanya untuk, produk tu hanya untuk orang bawah 70 tahun. Next birthday 70 tahun boleh. Dia dah 73. Next birthday 74. Jadi tak boleh lah. Jadi, kalau kita nampak macam tu, takkan kita nak tunggu dah sampai jadi macam Datin Seri. Kan? Klien saya tu tak boleh nak ambil takaful, baru nak beraya sekarang ni. Bila orang tanya, bila orang suarakan, orang cadangkan, kita dengar dulu. Buat, insya-Allah. Tujuannya apa? Tujuannya mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Tujuannya adalah supaya kita menyediakan kemudahan tunai untuk keluarga. Kan kita dah sebut tadi, kita dah akur dah. Boleh pergi, pemergian itu ketetapan Allah, tak payah kita nak bimbang. Tapi apa yang ditinggalkan? Kita ambil takaful, sebab takaful itu kasih sayang
kepada yang kita tinggalkan. Kerana takaful itu mudah. Ini konsep dia mudah. Kita carumkan duit, kita panggil sumbangan tetap kita. Sebagai peserta takaful, kita masukkan sumbangan kita. Kita bukan bayar premium, tak sama dengan life insurance. Kita ni dipanggil tabung tabaruk, kita derma, kita sumbang tetap. Duit itu akan digunakan untuk membantu orang lain. Pada hari pertama kita buat sumbangan, kita dah dapat pahala. Sebab daripada tabung itu boleh digunakan untuk keperluan orang lain. Betul? Kemudian nanti untuk kita sendiri, sampai masanya daripada duit itulah nanti akan dibagi-bagikan. Tuan-tuan dan puan-puan, takaful ini halal, tak ada masalah. Dia patuh syarak, tak ada masalah. Dia tak ada riba, tak ada gharar, tak ada maisir. Kalau life insurance dia, nasnya pun ada, dalilnya pun ada. Surah Al-Ma'idah ayat tolong-tolonganlah kamu. Dan bertolong-tolonganlah kamu. Atau dan hendaklah kamu bertolong-tolong. Alal birri wa taqwa. Tentang kebaikan dan perkara takwa. Sebab ada juga dalil daripada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa sesungguhnya meninggalkan waris kamu kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin meminta-minta. Kan tadi soalan yang kita tanya, kita pergi, betul pergi, tak ada masalah. Apa yang kita tinggalkan? Siapa yang akan nak menyelesaikan? Jadi dikatakan it is not about what you need. It is about what your family needs when you are here. Bila kita tak ada nanti. Ini ditunjukkan lagi kepentingan. Kalau dah ambil takaful, mesti buat hibah. Ini dibenarkan. Jadi siapa yang dah ada takaful tapi belum buat penamaan hibah lagi, contact ejen balik. Ejen-ejen bantu pelanggan-pelanggan kita, bantu bakal-bakal pelanggan kita tunjukkan bahawa ambil takaful kena hibahkan. Jadi kita panggil itu hibah takaful. Ejen-ejen takaful jual takaful, buat hibah takaful. Jangan jual hibah, tak jadi. Dia mesti jual takaful dulu kan. Jadi sediakan aset tunai, elakkan perebutan. Macam mana dia berlaku? Nanti saya tunjukkan macam mana. Jadi ini telah dibuktikan. Sebenarnya zuris takaful pun ada testimoni nanti mungkin akan ditunjukkan. Yang telah minggu lepas dah ditunjukkan testimoni, tak ada masalah. Masa meninggal dunia nanti takaful akan datang dan bagi bantuan daripada manfaat takaful yang dicarum sebelum hidup, sebelum meninggal dunia. Itulah yang dikatakan sebagai hibah takaful. Hibah takaful ni maksudnya apa? Kita tengok macam mana nak buat dan sebagainya. Kita ambil takaful, kita buat penamaan penerima hibah takaful. Hibah daripada apa disebut dalam undang-undang hibah bersyarat, tapi kita gunakan sebagai kata memperuntukkan untuk orang bukan Islam, dia juga boleh ambil takaful. Orang Islam tak patut ambil life insurance. Itu beza ya. Sebab life insurance tu tak sama, insurans konvensional tu tak sama dengan undang-undang dengan hukum takaful. Takaful orang bukan Islam pun boleh ambil, sebagaimana orang bukan Islam boleh ambil perbankan Islam dan lain-lain kan. Jadi di sini ada undang-undangnya. Undang-undang kata apa? Kalau dia ambil takaful, di bawah jadual 10 ni dia boleh buat penamaan. Dia namakan wasi ataupun dia namakan beneficiary. Jadi saya bagi contoh mudah pada tuan-tuan dan puan-puan. Katalah saya Rafi bin Omar, saya ambil takaful, pelindungannya 1 juta. Saya namakan ZT Muhammad Nazman Najib sebagai beneficiary. Alhamdulillah. Saya tak perlu beritahu dia, saya tulis saja dalam borang penamaan. Ini ejen takaful nanti akan bantulah saya nak bagi pada Nazman. Apabila saya meninggal dunia nanti, duit 1 juta tu yang akan dibayar oleh takaful akan terus dibayar kepada Nazman. Dia bukan pusaka saya. Dan dia tidak tertakluk pada hutang-hutang saya. Kereta tertakluk pada hutang, rumah tertakluk pada hutang. Kan kena selesaikan hutang apa semua. Tapi 1 juta manfaat takaful, zuris takaful ni, produk dia yang istimewa tu terus dibayar kepada Nazman. Ini dia punya mudah. Jadi boleh pilih lah.
Sebab undang-undang ni disebut dengan jelas. Dia kata apa juga penamaan, dia kata manfaat takaful sedemikian tidak menjadi sebahagian daripada harta pusaka. Jadi bukan harta pusaka. Kalau bukan harta pusaka tak perlu ikut faraid. InsyaAllah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah ada takaful tapi belum buat penamaan, jadi masalah. Jadi cepat-cepat aturkan. Yang mana telah buat penamaan dulu, dia bagikan kepada apa ni, yang bukan individu, dia nak bagi hibah, dia kena tukar. Kalau dia nak kena adjust. Jadi dia nak bagi hibah, hibah hanyalah kepada individu. Hibah takaful menurut undang-undang yang baru ni, dia kata kepada individu. Saya ingat Zuris Takaful pun dah buat penggesaan kepada ejen-ejen supaya cari pelanggan yang mana telah dihibahkan kepada badan korporat, dihibahkan kepada syarikat, dihibahkan kepada yayasan dan sebagainya, bukan individu, kena adjust, kena aturkan, kena tukar, mesti dihibahkan kepada individu. Jadi hibah kepada individu, ni syarat dia. Kalau dia nak buat amanah, tak perlu. Jadi undang-undang mengatakan apa juga yang dia buat, dia kebal, dia tidak boleh dicabar. Ya, jadual 10 ini mempunyai kesan kuat kuasa. Bermakna kalau orang bukan Islam dia ambil takaful, Miss Heng tadi, dia ambil takaful, dia hibahkan kepada saya. Boleh atau tidak, Man? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi saya tak ada kena mengena dengan Miss Heng, tapi dia hibahkan pada saya. Jadi bila Miss Heng pergi dahulu, saya dapat duit tu. Waris-waris dia pun tak boleh tuntut. Tapi kalau dia ambil orang Islam, kalau dia ambil life insurance ataupun orang bukan Islam, dia ambil life insurance, dia namakan Rafi. Katalah Miss Heng dia ambil life insurance, dia namakan Rafi. Tapi Rafi tak ada kena mengena dengan dia. Rafi dapat, Rafi kena bagikan ikut akta pembahagian. Sebab itu pusaka dia. Nak kena selesaikan hutang dahulu. Jadi ini nampak ada kelebihannya. Jadi bermaksud kita boleh pilih siapa yang kita nak bagi. Ini dia penyelesaiannya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa perlu buat macam ni? Kerana dalam banyak keadaan pemilikan harta tanah selalunya ada masalah ni. Banyak orang tersilap di sini. Harta dimiliki bersama, ini harta perkongsian. Bila harta perkongsian, banyak isteri sangka suaminya mati, maka rumah tu dapat kat dia sepenuhnya. Jawapannya tidak. Suami dan isteri, harta perkongsian, suami meninggal dunia, bahagian suami 50% milik suami itu menjadi harta pusaka dia. Isteri memang berhak, tapi setakat 1/8 saja. Saya sebut tadi, menurut hukum faraid, mak dan ayah si mati, mak dan ayah mentua balu ni tadi pun ada hak. Macam mana nak selesaikan benda ni? Macam mana nak pastikan mak bapak tak datang tuntut haknya? Jadi saya sebut tadi, mak dan ayah ada 1/3 daripada harta yang ditinggalkan. Rumah tu cantik, bila meninggal dunia tuan rumah, maka kalaulah terus atas nama dia 100%, isteri dapat 1/8. Tuan tahu tak? Puan tahu ke tidak? 1/8 ni duduk di mana? Bahagian pos dia ke, bahagian dapurnya ke, bilik airnya ke, atau master bedroomnya? Kita tak tahu. Tapi hak mak dan ayah tetap ada pada rumah tu. Jadi macam mana cara nak selesaikan? Kalau ada takaful, duit takaful yang ditinggalkan oleh suami boleh digunakan untuk tebus hak mak dan ayah. Kan? Mak dan ayah bukan hendakkan rumah tu. Kan? Tapi dia nak tahu bahagian dia macam mana ni. Dia ada hak pada rumah tu. Kalau misalnya tak ada buat apa-apa, baik jual lah pasal bahagian dia besar. Bahagian dia 1/3, bahagian balu mungkin kurang. Jadi kalau adalah duit tunai daripada takaful yang telah dihibahkan pada balu tadi, balu tu dapat, dia boleh serahkan pada mak dan ayah si mati, mak mentua dia dan bapa mentua dia, baliklah, tak ada masalah. Rumah tu boleh diteruskan dengan kehidupan seperti biasa. Jadi faedahnya saya tunjukkan daripada gambar faedah hibah takaful. Ambil tengok gambar burung ni. Burung pipit ni. Pipit sama pipit, enggang sama enggang, kan? Tak sama. Kalau di negeri Perak kadang-kadang dia panggil burung punai.
Burung punai pula kena hati-hati. Tengah hari burung punai tak berbunyi. Kan? Jadi tuan-tuan tengok gambar burung ni nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ibu burung dia jaga anaknya dengan sempurna. Jadi kita pun ambil iktibar tu, ambil apa ni daripada iktibar burung ni macam mana kita nak menjaga nanti. Jadi kita buatlah, ambil takaful dan kita hibahkan. Dan kita sendiri boleh tentukan siapa yang akan dapat, banyak mana yang akan didapatinya. Ya. Dengan ini harapnya dapat memudahkan, mempercepatkan pentadbiran itu satu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, undang-undangnya ada. Buat takaful, saya simpulkan dalam bentuk carta ni, buat hibah takaful bukan pusaka, tiada farain. Ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan ambil lagi satu iktibar daripada pengalaman-pengalaman yang kita kongsikan sana sini, orang yang berniaga lagi memerlukan perancangan yang lebih sempurna. Kalau dia bekerja makan gaji saja, dia nak jaga gaji dia, perlindungan, dipanggil apa? Income protection. Kan? Bagaimana nanti dia tak ada, income-nya akan digantikan dengan manfaat takaful. Kalau dia berniaga macam mana? Orang berniaga harus mengambil kira bahawa kalau dia berniaga sendiri, pemiutang akan menuntut. Kalau dia berniaga berkongsi, rakan kongsi, dia boleh tuntut. Kalau harta dia dalam nama syarikat, dia berniaga syarikat yang maju, hebat, tapi harta-harta atas nama syarikat Senin Berhad, mungkin waris-warisnya tiada hak. Jadi kena aturkan betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau orang berniaga ni, tinggi sikit lagi dia punya perancangan dia. Mungkin dia nak memastikan perniagaannya diteruskan supaya tidak ada masalah. Syarikat yang diusahakan yang berdaya saing ni boleh dikesinambungkan, boleh disambungkan, business succession dipanggil, untuk meneruskan kesinambungan perniagaan. Mungkin dia kena adjust, dia kena tahu, dia mungkin kena buat amanah takaful. Dia ambil takaful dan dia amanahkan. Dalil tentang boleh buat amanah ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk daripada filem. Filem lah, orang dulu panggil filem. Saya tak sampai hati nak tulis filem, jadi saya tulis filem juga. Sudah, ambillah daripada filem 3 Abdul tu. Bagaimana Ismet Ghulam Raja telah mengamanahkan kepada Sulaiman Akhlaqan harta-hartanya di luar negara. Ingat dalam cerita 3 Abdul, harta-harta di dalam negeri semuanya habis dirampas oleh Siddiq Sigaraga kerana tak pandai dijaga oleh anak-anaknya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Jual burung dan jual tai burung sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masalah tentang harta pusaka. Tapi dalam cerita 3 Abdul telah ditunjukkan bahawa Ismet Ulam Raja melantik pemegang amanah. Harta-harta yang di luar negara, bukan di Iskatan Bola. Harta-harta yang di Saudi Arabia, Kairo, Pakistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Gostan, itu semua tu. Harta-harta itu semua milik siapa? Milik Abdul Wahab. Tapi Abdul Wahab sendiri pun tak tahu. Sebab apa? Sebab telah diserahkan kepada Sulaiman Akhlaqan, pemegang amanah. Jadi boleh dibuat benda tu. Ada surat cara. Kata Sulaiman Akhlaqan kepada Abdul Wahab. Ini senarai dia. 10 juta pound sterling. 10.5 juta pound sterling. Wow. Tapi Sulaiman Akhlaqan tanya, maukah tuan saya serahkan kepada tuan atau saya uruskan seperti biasa? Maka kata Abdul Wahab, tuan uruskan seperti biasa. Dia nak senarai saja. Di situ peranan pemegang amanah, dia uruskan. Tujuan apa? Tujuan untuk menentukan bilakah amanah takaful ni perlukan. Terutama bila kita ada anak-anak kecil. Kita ada anak-anak yang istimewa. Kita ada ibu bapa yang telah tua, yang sakit, yang memerlukan. Kita juga ada waris-waris yang mungkin memerlukan masa. Bukan semua terus boleh menghabiskan. Kita ada hutang perniagaan kita, nak kita selesaikan perniagaan kita, maka kena buat benda ni, tuan-tuan ambil kira. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maklumat-maklumat tata cara yang lebih lanjut nanti boleh tanya dengan ejen-ejen takaful, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka semua berkelayakan, mereka semua ada pengetahuan, mereka semua telah bersedia diberikan atur cara supaya mereka faham. Jadi tanggungjawab ejen takaful ni ialah dia membantu perancangan harta secara syariah. Untuk orang Islam, bila nak buat perancangan harta ni mestilah ikut syariah. Jadi takaful ni syariah. Dia bantu.
Dia akan menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak bezakan. Kalau ada lagi harta-harta konvensional ke apa semua, mungkin nak kena adjust. Keluarkan, masuk dalam takaful. Duit banyak dalam bank, tapi kalau duit dalam bank beku, baik buat keluar, masuk dalam takaful. Dan takaful ni ada investment juga, ada memberi pulangan. Boleh, tak ada masalah. Dia juga akan memastikan supaya harta pusaka tidak timbul masalah. Itu sebab dikatakan bahawa ejen takaful ini dia menyelamatkan keluarga. Ni saya bagi bukti ni orang buat. Dia kata kalau doktor menyelamatkan nyawa, maka life Zurich takaful agent dia menyelamatkan keluarga. Itu dia menyelamatkan keluarga. Pasal dia tak boleh menyelamatkan nyawa. Ini bukti tuan. Bukti bagaimana telah diselesaikan hal-hal macam ini. Syarikat takaful lain, operator takaful lain, bukan Zurich takaful. Pasal saya baca dia punya berita ni, dia kata ni bulan November tahun sudah, pemergian suami secara mengejut akibat kemalangan ketika anak-anak sedang membesar bukan sesuatu yang mudah diterima. Itu tak mudah diterima, tapi yang mudah diterima ialah cek yang besar tu. Cek tu bernilai 488,000. Itu kan. Jadi ini antara tugas-tugas ejen-ejen takaful. Dia kata di saat orang lain datang menuntut hak mereka, kami ejen takaful datang menyerahkan hak mereka. Ejen-ejen takaful lah. Saya tak dapat nak buat benda ni pasal saya bukan ejen takaful. Saya peguam bela, peguam cara. Saya bantulah kalau ada masalah untuk menguruskan. Pengalaman saya, tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman saya sendiri. Ada satu ejen takaful, dia hebat, MDRT. Tapi dia pun agaknya terlupa masa tu. Saya syarahkan dengan dia banyak kalilah dengar syarah saya, mungkin dia tak perasan. Jadi hari ini perkara yang sama juga saya nak ulang kepada ejen takaful yang ada, buat untuk dia sendiri, buat juga untuk klien anda, buat penamaan. Jadi ejen takaful yang tu meninggal dunia tahun sudah bulan 5. Bulan 5 tahun sudah 2020 meninggal dunia, ada manfaat takaful. Tapi tak ada penamaan. Jadi menjadi pusaka. Dia muda lagi. Dia meninggal dunia baru umurnya 38 tahun. Anak umur 3 tahun dan 6 tahun. Meninggalkan balu dan anak lelaki, anak perempuan bawah umur, meninggalkan mak. Jadi kerana ada anak lelaki tak susahlah. Kita boleh tahu bahagian faraid ni senang sahaja. Mak dapat 1/6, balu dapat 1/8, dapat balance 13/24. Boleh kira, tak ada masalah. Tapi nak uruskan tu, kerana tak ada penamaan, kena genap setahun, alhamdulillah, genap setahun dapatlah duit 100,000, 120,000 kepada balu. Pentadbir kena ada 2. Sebab ada anak-anak bawah umur. Prosesnya paksa buat Zoom. Di mahkamah pun pakai Zoom ni jap. Buat pakai online. Jadi saya appear pakai baju peguam apa semua. Anak guam saya ni 2 orang belakang saya. Cakap dalam dengan mahkamah, pegawai mahkamah, pendaftar, ni anak-anak guam ada. Tunjuk IC lah apa bagai. Boleh dibuat. Tapi prosesnya nak dapat duit tu setahun. Maukah ini terjadi kepada tuan-tuan dan perempuan? Jangan. Elakkan daripada berlaku yang sama. Jadi saya mengambil kesempatan ini, minta tuan-tuan dan perempuan ambil takaful, mesti buat penamaan. Buatlah penamaan hibah. Kalau lebih memerlukan, ada banyak lagi yang perlu direncanakan, buat amanah takaful. Ejen-ejen takaful akan bantu. Tuan-tuan jangan lari. Ejen-ejen pun jangan pergi. Sebab saya nak kongsikan di slide yang terakhir ni agaknya kot. Sebelum kita bersoal jawab, sampai masanya kita nak soal jawab ni, cukup apa masanya. Yang kita nak ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya ialah takaful ni tak mahal. Tak mahal. Nanti kata orang kena bayar ni. Kita cari yang kita mampu. Yang mahal adalah kesedaran. Tuan-tuan dan perempuan sedar atau tak sedar. Hari ni tuan-tuan masuk Zoom ni free, tak kena bayar. Kan? Percuma je. Tuan-tuan tahu, dalam sidang-sidang yang lain saya tengok orang buat kursus yang sama kesedaran macam ni, kena bayar. Tak kurang RM20, RM25 ada nak masuk, nak dengar benda ni. Tuan-tuan dan perempuan, hari ni percuma. Kita kongsikan bahawa takaful tu sebenarnya tak mahal. Kita sedar je.
Kita nakkan kesedaran. Kesedaran tentang apa? Apa akan terjadi kepada orang yang tersayang yang kita tinggalkan. Bagaimana tuan-tuan kena buat? Apa yang saya bentangkan ini menjadi tugasan teras. Saya dimaklumkan bahawa tuan-tuan dan puan boleh minta nanti daripada ejen-ejen takaful tuan-tuan dan puan slide ni. Saya dah bagi PDF apa yang 50 slide ni kepada zon ni zon 1 kan? Zon 1. Zon 1. Nanti Tuan Adam Fong boleh edarkan kepada ejen-ejennya, tuan-tuan dan puan, para pelanggan sekalian boleh ambil. Boleh kongsikan. Bila dapat slide ni, slide yang ke-49 kata saya ni, pastikan tahu tuan-tuan dan puan buat benda ni. Nak tahu tuan-tuan dan puan perlu atau tidak ambil takaful. Kena buat benda ni kena tulis nama kita sendiri, kena rasai. Kena merasai benda ni. Kita tulis nama waris-waris kita. Pasal saya buat satu kes benar. Satu Datuk Seri ni, dia suruh saya buatkan wasiat untuk dia. Dia orang kaya lah. Harta dia pun bilion. Dia kata kalau jadi projek dia 1.2 billion dia punya projek tu. Kalau tak jadi masih lagi 20 bilion nilai 20 million nilai tanah dia. Kalau jadi 1.2 billion. Masuk hospital ketika Covid ni tahun apa ni sudah. Saya ingat lagi. Saya ingatkan dia kena Covid. Dia pun takut, dia ingat dia kena Covid. Pasal dia 4 orang yang positif. Dia pun test bukan COVID, tapi kena masuk hospital dia takut. Jadi dia kata, Rafin tolong buatkan wasiat lah kalau apa-apa terjadi. Jadi saya bagikan benda ni. Jadi bila bab tentang waris-waris ni, Datuk Seri ni dia tak ingat nama anak-anak dia. Dia pakai nama gelaran je. Dia Nis, dia panggil Najib. Anak-anak dia. Dia tak tahu nama penuh, kan? Muhammad Nazman bin Najib misalnya. Datuk Seri ni pakai nama ingat dia. Jadi kerana dia tak, saya cubalah draftkan, saya hantar pada dia, baru dia tahu, baru dia perasan dia salah. Saya tahulah memang salah sebab saya letak nama yang Naj binti. Nas bin. Terbalik rupanya. Naj tu bin. Baru dia boleh bagi nama penuh dia. Nombor IC langsung tak ada lah. Jadi wasiat Datuk Seri tu tak ada IC nombor anak-anak dia. Jadi saya nak mengelakkan masalah ni masa akan datang, tulis. Tuan-tuan sendiri kena rasai. Harta atas nama dia, harta atas nama orang milik dia, harta atas nama dia milik orang, kena tulis. Yang paling mustahak nombor 4 tuan. Dalam senarai ni kalau tuan-tuan nampak, senaraikan hutang atau liability. Saya tulis dalam merah. Ya. Lepas tu baru aturkan ada tidak. Saya sendiri pun ambil takaful. Saya pun ada perlindungan takaful, bukan cakap je. Saya kena denggi juga 4 tahun ke 5 tahun yang lalu. Saya pernah kena denggi. Saya balik daripada hospital, saya kata nasib baik balik, alhamdulillah. Allah Taala bagi balik. Saya hampir-hampir matilah masa tu, platelet 17/200. Saya masuk ICU tuan. 2 malam duduk dalam ICU kerana denggi. Alhamdulillah balik. Balik saya fikir, hutang banyak ni. Kan, dia ambil takaful. Aturkan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan boleh buat benda yang sama. Okey, itulah yang saya kongsikan cukup masanya kita kongsikan untuk kita beri peluang kepada tuan-tuan dan puan bertanyakan soalan, dan soalan yang dimulakan dengan Q nanti akan dipetik oleh pengacara, dibacakan sama-sama kita tengok soalan tu, nanti saya akan cuba jawab mana yang sempat yang boleh, insya-Allah. Jadi saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan kena harus mengambil kira kepentingan keluarga yang bakal ditinggalkan, ya. Apa ada masalah nanti kalau kita tak ada. Jadi kita jangan create masalah. Kita dah tahu masalah akan datang, jangan biarkan. Ambil takaful, buatlah perencanaan yang sempurna. Saya ucapkan terima kasih di atas tuan-tuan, perhatian tuan-tuan dan puan. Sekarang kita masuk kepada sesi berikutnya, soal jawab. Silakan Cik Nazman. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Penerangan yang cukup lengkap, padat dengan information. So insya-Allah kita mendapat sedikit pengetahuan mengenai pengurusan harta hibah takaful bagaimana. So kita pergi pada soalan Tuan Haji. Mungkin saya boleh petik dalam berapa saja yang sampai cukup masa tuan pilih mana, mesti ada queue. Okey, alright. So yang pertama, soalan yang saya dapat ialah apa keperluan hibah takaful dalam mengatasi masalah
masalah salah faham faraid. Mana ni soalan pukul berapa ni? Ah, Kena tengok soalan tu pukul berapa. soalan Baru tu saya pukul nampak. berapa? Sekejap, Pasal saya nak kadang-kadang tengok. apa ni ditanya lain, apa ni tukang petik ni pula tanya lain kan. Ni Mana dia? saya ambil betul-betul dalam ni. Mana mana 9? Sekejap. Mana ya? $9.23. Tu saya dah ke bawah. Awal lagi dia dah tanya, saya belum habis cakap dia dah tanya 9.23. Jauh tu saya ingatkan dah habis baru dia tanya. Okey, mana? 9.23. Apa soalannya tadi? Dia kata, Keperluan hibah takaful. apakah keperluan hibah? Apa keperluan hibah takaful dalam mengatasi masalah salah faham? Tak ada salah faham, Faraid. Kan saya dah terangkan sebab dia tanya soalan awal sangat tadi tu. Saya mungkin Puan Hasrina saya dah jawab tadi. Puan Hasrina Rina Casey. Saya kata Faraid tak ada masalah. Faraid adalah penyelesaian. Faraid adalah penyelesaian kalau waris-waris berbalah. Sebab pembahagian menurut Faraid dah jelas dah. Anak dapat berapa, ibu dapat berapa. Sekarang saya kongsikan tadi, kalau kita ambil takaful dan kita buat hibah takaful, dia tak ada masalah Faraid. Sebab dia bukan pusaka. Okey, saya ingat apa ni, kalau ikuti sampai akhir tadi, ketika saya nak sampai penghujung tadi, nampak dia punya penyelesaian tu. Ambillah takaful bagi menyelesaikan. Pusaka boleh berterusan, orang boleh berbalah tentang pusaka. Nanti bapak saudara datang rebut, dia ni ada hutang, ini apa semua. Macam-macam lah. Perempuan ni tanya, tuan, suami saya meninggal dunia semalam. Jadi kalau dihantar ni hari Rabu, maksudnya hari Selasa lepas lah suaminya meninggal dunia. Dia kata suami saya meninggal dunia, kena COVID. Saya sekarang ni dalam hospital, dia kata. Saya dalam hospital. Dah ditahan, dah lebih dah 20 hari dah. Suami dah mati. Dan dia kata suami saya juga ada seorang lagi isteri. Isteri tu, seorang lagi tu madu saya dalam ICU, dia kata, dalam ward ICU. Jadi semua kena COVID, satu pergi, satu ICU, satu lagi you see me. Jadi dia hantar mesej lah kepada saya. Dia kata macam mana nak selesaikan pusaka arwah ni? Lah, saya kata saya tanya soalan yang pertama sekali. Pertama sekali soalan yang saya tanya kepada Balu ni, dalam mesej saya balas, arwah suami puan ada takaful ke tidak? Gitu. Kan? Saya tak tanya tentang harta, saya tanya ada takaful tidak. Kalau ada takaful kan senang. Kan tak susah sebab Balu ni cerita suaminya bagi dia harta. Bagi dia belanja tiap-tiap bulan. Ialah orang bermadu kan, suaminya kena bagilah ikut adil. Kan? Nanti sekarang suami dia dah mati. Dia tak ada apa duit, sesen haram tak ada ni, macam mana ni? Apakah nasib dia, kata dia. Alamak, dia ada 3 orang anak ni. Jadi saya tanya, ada takaful tidak? Jadi kalau ada takaful, takaful ini boleh kita uruskan dengan segera tanpa perlu proses mahkamah. Harta-harta lain, si mati ada harta apa? Ada 3 buah rumah, ada 3 bidang tanah. Sebidang tanah tu baru tanam dengan durian musang king. Maksudnya berharta lah si mati ini, betul? Sebab tu dia boleh poligami. Dia ada banyak harta. Itu kena dia mampu untuk berpoligami. Tapi bila dia tinggalkan, saya tanya soalan, ada takaful tidak? Sebab kalau ada takaful, mungkin boleh dicepatkan, diaturkan urusannya, kan? Dalam masa sebulan mungkin boleh dapat duit, insya-Allah. Itu bezanya, puan. Jadi perlu ada takaful tu. Next, soalan yang berikutnya, tuan. Okey. Yang berikutnya tu Haji pada 9.37. 9.37. Tak, ada sebelum tu 9.30. ZT Kalbakri tanya, berapa anggaran kos pengurusan pusaka? Tak nak jawab ke tu? Tak apa, saya pilih tu Haji. Okey, teruskan. Okey. Pasal Kalbakri ni bukan
pelanggan, betul lah. Kita nak pelanggan-pelanggan kita, sila. Okey. So yang ni, adakah wang pampasan takaful yang telah dihibahkan seorang suami kepada isterinya apabila dia telah meninggal dunia boleh dibawa ke mahkamah untuk dibatalkan? Yang ini ZT Azizah, kau jawab pula. ZT Azizah ni pun bukan pelanggan, tapi dia mungkin tanya bukan. pada pihak pelanggan. Mungkin. Dia tanya pada. Jadi kerana dia bukan pelanggan ataupun dia pelanggan, saya jawabkan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ejen-ejen takaful ambil manfaat daripada perkongsian kita malam ini, betulkan kita punya perspektif, betulkan kita punya istilah. Orang yang ambil takaful namanya peserta takaful. Okey. Takaful dikeluarkan sijil takaful. Dia jangan kita sebut polisi takaful, itu satu. Kemudian bila dapat manfaat dibayar tu, kita tak sebut pampasan. Kita sebut manfaat takaful. Boleh? Manfaat takaful, bukan pampasan takaful. Sebab pampasan itu merujuk kepada life insurance, konvensional. Jadi, adakah wang manfaat takaful yang telah dihibahkan kepada suami, oleh suami kepada isterinya, boleh dibawa ke mahkamah? Tak akan dibawa ke mahkamah. Zuris takaful dia bayar terus kepada penerima hibah. Soalan ini ditanyakan terlalu awal. Kan? Kalau saya tadi buat konklusi, saya kata duit, katalah 1 juta tadi, terus dibayar kepada isterinya. Tak perlulah dibawa ke mahkamah dan sebagainya, dibayar terus kepada isteri. Apa tanggungjawab isteri tu? Isteri yang menerima hibah tu, dia boleh gunakan ikut suka hati dia. Sebenarnya. So hibah tak boleh ditentang aja Okey. Dia nak bayar ke tidak hutang baki hutang suaminya, terpulang pada dia. Kalau dia tak nak bayar pun tak apa, dia teruslah cari mana mat ronggeng, mat nak lari, nak duduk di luar negara, dapat duit banyak. Barang pasti ataupun tidak, nanti roh suaminya akan mengikutnya walaupun dia lari sampai ke Zurich, Switzerland. Baliklah kau, wahai baluku, selesaikan hutang. Pasal apa? Pasal kalau ada rumah tu nanti akan dibaling cat. Kan? Kalau tak nak bayar hutang. Jadi selesaikanlah hutang. Sebab ada ketetapan dalam Islam, kita percaya bila seseorang tu meninggal dunia, rumahnya tidak akan dibaling cat lah. Kalau dia berhutang, tapi rohnya tak dapat balik. Masih lagi terawang-awang. Itu yang datang sampai ke Zurich, Switzerland sekali. Faham maksud saya? Kalau faham, insya-Allah boleh kita ambil tindakan yang sepatutnya. Terus. Last soalan boleh je? Last soalan. Boleh. Okey, daripada Datuk Fairuz Yusof. Baik, saya nampak daripada awal tadi suara tak ada kata apa. Dia punya soalan dia, saya ini seorang isteri bukan warga negara Malaysia. Pukul berapa bang? Saya tak nampak, nak baca sekali. Sejak 9.40 berapa ni? Tak. Baik. 9.49. Okey. Okey. Dia kata, bagaimana saya nak hibahkan rumah dan tanah yang mana mengikut kanun tanah nama tidak boleh ditukar kepada warga asing. Ada hibah itu terpakai dalam kes ini. Tuan kes Haji. mana? Yang itulah tadi, dia kahwin dengan warga negara Malaysia. Lepas tu dia nak hibahkan rumah dengan tanah tu. Tak boleh. Kalau bukan warga negara, tidak layak untuk pemilikan tanah di Malaysia ni, maka tak dapatlah. Kalau misal kata Datuk Datin orang Switzerland, tanah dekat Johor, tak dapat. Wak Imah orang Singapura pun, lahir di Singapura, tak dapat pegang tanah di Johor. Kecuali ada kelonggaran dibenarkan. Misalnya dekat Johor tu kita tahu orang daripada negeri China boleh beli tanah dan sebagainya. Tapi pada asalnya kalau tanpa kebenaran pihak berkuasa negeri, tanah untuk warga negara. Kalau tanah tu mungkin lebih mahal harganya, Datuk. Mahal lebih daripada dia punya ketetapan, katalah tanah tu bernilai 1 juta dan sebagainya, mungkin boleh pindahkan kepada bukan warga, tapi ada kelulusan kena minta FIC approval. Jadi
Kalau yang dikatakan hibah, maksudnya kena buat masa hidup. Kan? Kena buat semasa hidup. Pindah milik. Tak boleh. Kalau dah meninggal dunia, lagi payah dah tu. Nak buat apa ni, bagi kepada balu untuk mewarisi. Jadi kena ada perancangan yang apa ni, yang lain sikit. Caranya mungkin cari Sulaiman Akhlaqan. Pindahkan harta tu kepada pemegang amanah Sulaiman Akhlaqan. Ada banyak syarikat-syarikat pemegang peramanahan di luar sana. Ada apa ni, Amanah Raya, Asalihin Trustee, Wasiat Shopee, bank apa ni, Maybank Trustee, Public Bank Trustee, ramai kat luar sana boleh bantu. Pindahkan properti itu dalam bentuk amanah, dah keluar daripada nama Datuk kepada nama pemegang amanah, untuk manfaat siapa? Manfaat kepada waris kita, apa ni, yang bukan berbenaran duduk situ. Tak ada masalah. Kalau nak jual nanti, trustee akan jualkan. Duit-duitnya akan diberikan kepada, hasil jualan akan diberikan kepada kita punya waris yang kita tinggalkan tadi. InsyaAllah boleh diaturkan. Terima kasih kerana apa ni, bertanya soalan yang sungguh apa ni baik tentang rasanya ada lagi sesi yang berikutnya yang nak dikongsikan. Kalau ada soalan kemudian nanti, kalau ditanyakan balik oleh moderator, saya jawab balik. Okay. Boleh, insyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Buat masa ni kita pick dulu 3 soalan. Mana tahu kalau ada ruang masa nanti kita mungkin boleh tanya balik. Silakan. Okay. Apa-apa pun saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji. Jelasan mengenai pembahagian waris ataupun hibah ataupun faraid, hukum. Ini sebenarnya bagi saya amat penting bagi kita seorang Muslim, seorang Islam terutamanya untuk belajar. Saya tak ingat ayat tu sebenarnya yang belajar faraid tu. Tapi kot ilmu faraid tu saya tak ingat. Allah, Tuan Haji unmute lah. Rasulullah SAW kata pelajarilah ilmu faraid akan dia. Jadi pelajari, sebab itulah antara ilmu yang pertama daripada umatku. Allahu Akbar. So kenalah ke dah hujung tahun. Tapi apa pun yang saya suka untuk ulas sedikit ialah sebenarnya bukan takaful tu yang mahal, okey, tetapi kesedaran itu. Macam tu Haji tulis tadi kan. So kita yang berada dalam ni, terutamanya warga Zurich Takaful, sebenarnya anda berjihad, berjuang untuk pergi ke semua masyarakat, lapisan masyarakat di luar sana, terutamanya orang Islam kita ni, untuk kembali macam mana nak menyelesaikan kita punya pembahagian harta ini. Terutamanya dari segi hutang lah. Sebab kita tahu kalau hutang tak settle, hutang tak dijelaskan, so roh kita tergantung, so harus diselesaikan. Baik dengan hutang bersama ataupun kepada Allah SWT ataupun hutang kepada sesama manusia. Okey, insyaAllah. So next, kita akan pergi kepada sesi perkongsian. Okey, ini saya akan jemput mungkin 1-2 orang daripada Zurich Takaful untuk berkongsi sedikit pengalaman beliau bila menangani ataupun menyelesaikan sedikit pampasan ataupun pampasan kematian yang diberikan kepada kita punya klien. So dijemput Encik Azhar Shazri untuk mengambil tempat, mungkin boleh berkongsi sedikit maklumat mengenai ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Tolong unmute Encik Azhar. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat juga Alhamdulillah. Okey, kawan baik saya sendiri di mana beliau meninggal mengejut. Sakit jantung memang satu berita yang mengejutkan, semua orang tak sangka, sebab ialah kita bersukan
dan arwah juga seorang yang kurus, jaga badan dan fit, selalu bersukan semua apa. So bila kena heart attack tu dia dijumpai meninggal dunia dalam kereta dia di tempat futsal tu sendirilah. So apa yang berlaku adalah Balu arwah terus hubungi saya. Benda ni benda yang mengejutkan. Berarti ya, bila suami pergi mengejut ni, Balu memang akan panik, dia tak tahu. Dia rasa macam masa depan dia gelap. So dia hubungi saya, uruskan dulu hal-hal family kan, seperti pengkebumian apa semua kan. So Balu arwah mengambil masa lebih kurang sebulan lah, baru dia jumpa saya semula untuk berbincang tentang polisi takaful yang arwah ambil lah. So kita proseskan, alhamdulillah selepas kumpul semua dokumen, because kematian adalah kematian mengejut, dan pihak hospital juga telah buat postmortem ya, untuk kematian yang bukan natural ataupun bukan penyakit di hospital, memang automatik kita perlukan laporan itulah sebab hospital dah buat kan. So selepas sebulan Balu arwah jumpa saya tu, saya minta dia sediakan dokumen, collect semua daripada hospital. Alhamdulillah selepas 2 bulan Zurich Takaful terus membayar pasal 515,000 kepada akaun Balu tu, kan. So yang saya terharu adalah bila saya buat penyerahan cek pada saya jumpa dia 3 bulan sebelum dia meninggal untuk uruskan polisi dia kan. So saya pun terkejut, saya sendiri menangis sebenarnya sebab kawan baik kan. So bila kita dapat penyerahan tu, penyerahan cek pada Balu bertanya saya, Encik Azhar, saya tak sangka arwah ada tinggalkan takaful sebanyak ni, 515,000 kan, sebab kebanyakan orang Melayu kita ambil pun 50,000, 100,000 je. So pada dia harta lebih 500,000 melalui takaful, sesuatu yang dia tak sangka kan. So dia sangat terharu dan dia banyak berterima kasih lah pada saya yang saya berjaya meyakinkan suami dia ambil takaful banyak tu, kan. Dan last sebelum dia beredar apa, dia tanya saya, berapa banyak yang arwah saya bayar untuk takaful ni, mesti mahal kan, 515,000. Saya kata, puan, arwah suami puan hanya bayar 300 sebulan saja dengan saya. 300 sebulan dah dapat mewujudkan harta lebih 500,000 kan. Kalau kita bayangkan 300 sebulan tu mencari dalam KWSP ke atau buat pelaburan mana pun, tak ada dapat secepat tu dapat kumpulkan harta balik 500,000. So itulah saya memang, pada saya bersyukur sangatlah. Itu adalah saya punya tuntutan yang terbesar yang saya pernah buat untuk kawan saya. So itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Alhamdulillah. Tahniah dan syabas cikgu kerana dapat membantu salah seorang daripada sahabat sendiri kan. Itu yang sangat penting sebenarnya. Kadang-kadang kita pun rasa kita dah jumpa tapi sahabat kita tu pun tak nak terjadi apa-apa, kita pula yang rasa tak sedar hati. Betul kan? Tapi bila macam ni kita tumpang gembira sebab dia orang ni dapat meneruskan kehidupan. Terima kasih banyak cikgu di atas perkongsian. Next, saya ada satu lagi yang ingin dijemput untuk perkongsian kita, sesi perkongsian kita pada malam ini. So saya nak minta ataupun nak jemput Encik Irwan. Encik Irwan, boleh? Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Persilakan Cik Irwan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada kita punya pengurusi majlis Cik Nazma malam ni, dan terima kasih banyak-banyak kepada speaker kita. Okey, cukup baik perkongsian dia. Okey, saya just nak share saya punya pengalaman. Okey, so saya dah 15 tahun dalam industri insurans ni, dan saya ada satu kes di mana klien saya ni cukup liat untuk mengambil polisi takaful dengan saya tau. Saya dah kenal dia dah lama, follow up dia apa semua, sehinggalah satu hari tu dia terdetik dekat saya tau, sebab dia tak nak ambil dengan saya ni sebab dia dah ada polisi dengan Prudential. So saya minta tolong dia apa semua, kemudian saya review polisi tersebut dan memang saya nampaklah medical card lah keutamaan dalam polisi tu. Jadi saya bercerita dekat dia berkaitan dengan hibah. Saya bagi tahu klien ni, kau kena ambil hibah tau, sebab apa, kau adalah businessman. Dan hibah yang saya buat ni, saya top up lagi dengan orang kata apa, retirement untuk dia. So alhamdulillah, pujuk punya pujuk, kemudian dia setuju ambil dengan saya. So setahun lebih dia ambil dengan saya, dia terlibat dalam satu kemalangan. So bila terlibat dalam satu kemalangan,
kereta yang dia bawa tu terbakar. Okey, so terbakar. So bila terbakar, pihak orang ramai memang tak tolong. Okey, yang tolong adalah pihak bomba. Bomba datang, ambil dia, bawa pergi KPJ, okey, private hospital. So private hospital tak nak accept. Untuk makluman tuan-tuan semua, private hospital kita ni tak ada burn unit tau. Maknanya sebab klien saya ni, dia punya kelecuran dia tu lebih kurang dalam 38% tau. Okey, badan dia melecur, tahap 3, tahap maksimum lah. Okey, so bila pergi dekat hospital swasta di Kuala Lumpur, memang majoriti hospital tak nak. So bila hospital tak nak, apa yang berlaku? Pihak hospital, pihak swasta ni tolak pergi pada government. Okey, so bila tolak dekat government, so government uruskanlah. Okey, uruskan dan dia warded di dalam hospital government selama 4 bulan. Okey, so dekat sini maknanya medical card yang dia ada tu memang tak boleh membantu dia tau. Sebab private juga yang government juga yang bantu dia tau. So selama 4 bulan ni, okey, so apa yang membantu dia dengan hibah yang saya buat kat situ, saya tambah sedikit lah dengan critical illness. So saya buat tuntutan critical illness 200,000. Okey. So ditakdirkan 4 bulan di dalam hospital, dia sihat, okey, keluar discharge daripada hospital, 1 minggu saja berada kat rumah. Kemudian dia kena jangkitan tau. Jangkitan daripada luar tau. Maknanya walaupun dah sihat, tapi rupanya bila kita terbakar ni akan ada kuman di dalam badan kita tau. So 1 minggu dekat rumah, kemudian ditransfer balik ke hospital. Dan warded balik dekat PPUM, 2 bulan berada dalam PPUM. Okey, so Allah lebih menyayangi dia meninggal dunia. So meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak. Okey, 4 orang anak. Okey, cuma yang bagusnya kat sini, sebelum masa dia ambil polisi dengan saya tu, dia ada berpesan kat saya. Dia kata, Wan, disebabkan kau never give up follow up aku, okey, aku buat polisi hibah ni, kau tolong jagalah kalau aku tak ada besok, inilah hadiah yang aku berikan kepada isteri aku. Iaitu manfaat takaful dalam bentuk hibah berjumlah RM1 juta. Okey, so bila dia meninggal tu, saya uruskan claim dia, alhamdulillah, okey, sebab dia genuine case. Okey, bila buat tuntutan dekat Zurich Takaful, dia ambil masa yang tak lama tau. Tak sampai 1 bulan pun pihak Zurich Takaful membayar pampasan berjumlah RM1,05,000. So isteri dia call saya sebab sekarang ni memang pihak Zurich Takaful tak keluarkan cek lagi. Kita terus back in kepada akaun klien kita, dan apa yang saya buat adalah saya bagi tahu kepada isteri dia, saya tunjuk balik polisi, penamaan yang dibuat kepada isteri dia adalah dalam bentuk hibah. So bila isteri dia tengok benda ni dalam bentuk hibah, so 1 juta yang dia terima tu tak boleh dimiliki oleh orang lain. Sebab keseluruhan ni adalah untuk isteri dia, okey, demi membesarkan anak-anak dia tahu. So isteri dia call saya memang menangis-nangis lah. Okey, mengucapkan terima kasih kepada saya, kepada pihak Zurich Takaful, okey, kepada semua teman-teman dia yang membantu dia tahu. Bagaimana 1 juta tu boleh menyebabkan dia boleh survive tau. Okey, dan itulah fungsi hibah ni tau. Satu perkara yang betul-betul kita tak nampak, sebab apa yang ejen Takaful buat adalah dengan memberikan polisi, okey, ataupun buku biru saja kepada dia, tetapi bila berlaku benda macam ni, okey, 1 juta berada dekat akaun isteri dia tau. So alhamdulillah, okey, alhamdulillah. Dan sebenarnya malam ni saya mengajak isteri dia untuk join bersama, tetapi keadaan tak mengizinkan. So saya mewakili isteri dia, okey, dan memang dia betul-betul bersyukur. Okey, saya follow rapat-rapat husband dia tahu. Okey, dan 1 juta milik dia tahu dalam bentuk hibah. Okey, so alhamdulillah dapatlah dia membesarkan anak-anak. Jadi dekat sini sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak share kat tuan-tuan semua, sebenarnya ejen Takaful ni, okey, ejen Takaful ni sebenarnya kita ni menyebarkan tentang kepentingan hibah kepada masyarakat di luar sana. Dan untuk makluman tuan-tuan semua dekat sini, okey, terutama prospek-prospek yang belum, tuan-tuan yang belum ada polisi Takaful, okey, dalam musim COVID sekarang ni saya menasihati tuan-tuan buatlah hibah sekarang tau. Sebab apabila, na'udzubillah lah kita tak minta, apabila kita disahkan mengidap COVID, okey, permohonan Takaful tuan-tuan, okey, akan dipospon oleh industri Takaful dan juga insurans antara tempoh 6 bulan hingga 2 tahun tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan dah dapat satu ilmu yang cukup-cukup baik. Okey, tuan-tuan bantulah diri sendiri tuan-tuan. Bantulah diri sendiri, okey, demi memastikan orang yang kita tinggalkan nanti, okey, memiliki perlindungan, memiliki hibah yang terbaik untuk mereka tuan-tuan. Okey, so itu saja perkongsian daripada saya. Saya serahkan balik kepada Cik Nazman.
Terima kasih Cik Irwan. Satu perkongsian daripada dua orang wakil dari Zurich Takaful yang kita dengar sangat-sangat memberi manfaat sebenarnya kepada orang di luar sana. Memang kerja kita ni tak pernah diwar-warkan. Okey, tak pernah masuk paper, tak pernah, jarang bukan tak pernah sekali. Tetapi bila kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, so itu adalah perasaan yang bagi saya sangat-sangat seronok lah. Sebab kita pun tahu kan, orang yang lebih baik itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. So kita jadilah orang yang bermanfaat, terutamanya kepada bakal prospek kita yang berada dalam ni. So mungkin boleh fikirkan, sekiranya ada, alhamdulillah, tahniah dan syabas kepada yang ada. Tapi boleh review, boleh tengok, sebab apa? Zaman sekarang ni dengan inflationnya, dengan kadar tinggi, so mungkin boleh ditambah baik kita punya benefit ataupun papasan kematian ataupun hibah tadi tu. Alright, terima kasih lagi sekali kepada Cik Irwan dengan Cik Azhar kita. Baik, so untuk seterusnya, okey, ada satu pengumuman yang saya ingin nyatakan di dalam program ini. Baik, kepada semua prospek, kepada semua bakal-bakal klien Zurich Takaful Malaysia Berhad, bukan kepada ejen so limited time offer. So yang ini saya beritahu juga, mungkin di ruangan chat room rakan seperjuangan saya dah letak dah satu form, betul tak? Saya tak dapat nak tengok dekat dalam ni. Kita panggil dia form, betul Cik Zura? Mana Cik Zura Satu form ataupun form untuk bakal prospek isi, untuk kita tahu feedback. Itu dia. Cik Zura kita dah letak feedback form di dalam ruangan chat. So anda semua bakal-bakal prospek ataupun klien yang hadir pada malam ini, jangan Zurich Takaful punya wakil selain daripada Zurich Takaful, boleh tolong isi Google Form tu. So siapa yang boleh teruskan slide ni tak? Sebab dia keluar. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Alright. So kepada 50 orang peserta awal, okey, 50 orang peserta awal eksklusif, kita akan hadiahkan digital Al-Quran, tetapi minimum perlindungan ataupun hibah takaful yang perlu diambil adalah sebanyak RM250,000. Okey, jangan risau, RM250,000 tu nampak macam mahal, nampak macam banyak sangat kan. Tapi sebenarnya wakil-wakil daripada Zurich Takaful boleh buatkan quotation sebab dia mengikut umur, mengikut kadar kesihatan, jangan risau. Okey, so 50 peserta yang terawal saja yang ambil minimum RM250,000 dia punya kadar pampasan hibah, dia akan menerima digital Al-Quran, insyaAllah. So tolong isi dekat dalam Google Form tu. Nanti untuk yang ini, wakil daripada Zurich Takaful akan menghubungi anda balik, menghubungi anda semula untuk follow up, follow through dengan anda. Alright, so itu adalah pengumuman daripada saya mengenai siapa yang ambil. 50 orang yang terambil ni, tolonglah ambil peluang. So dapat RM250,000 insyaAllah paling minimum, dan dapat digital Al-Quran. Kepada yang bukan Islam, insyaAllah kita akan beri hadiah ataupun cenderahati yang sama nilainya seperti digital Al-Quran ni, insyaAllah. Okay, alright. So seterusnya, saya minta semua memberi perhatian. Ini adalah mungkin di antara yang terakhir dalam program kita ni. So tolong beri perhatian, mungkin apa yang dipaparkan ini boleh mencetus ataupun muhasabah di kita. Dipersilakan rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Assalamualaikum, saya Muhammad Halim Isma, ejen kepada arwah Abdul Rahim bin Abdullah Sani. Saya punya klien baru berumur 24 tahun, masih belum berkahwin dan berasal daripada Selangor. Jadi arwah Abdul Rahim ni saya kenal daripada kakak saya. Dia yang bagi contact number dekat saya lah. Okay, jadi pada pertemuan pertama saya dengan klien saya, arwah Abdul Rahim, setelah saya dah terangkan serba sedikit mengenai takaful ni secara am, jadi arwah Rahim ni dia nak ambil medical card dan juga personal accident. Tetapi setelah saya kaji balik tentang apa yang lebih sesuai untuk arwah Rahim, jadi saya mendapati bahawa hibah ni lebih sesuai. Jadi saya approach untuk advice untuk ambil plan income replacement yang bernilai 126,000 dan juga personal accident. So dua-dua mempunyai hibah. Okey, jadi baru-baru ni saya dikejutkan dengan berita bahawa klien saya ni, arwah Abdul Rahim, telah meninggal dunia akibat salur darah jantung pecah. Jadi di sini kita ada kakak kepada arwah Abdul Rahim. Jadi bolehlah cerita serba sedikit apa perasaan bila saya jumpa family akak dan saya explain bahawa arwah ni mempunyai hibah. Assalamualaikum, saya Mas, kakak kepada arwah. Okay, sejujurnya saya dan keluarga, mak bapak saya sangat terkejut lah apabila adik saya usia muda tu dia ambil hibah. Parents saya pun tak terhenti ucap syukur dan tak sangka arwah tinggalkan bahagian untuk mereka kan. Okay, terima kasih saya nak ucapkan pada takaful Zurich ni kerana memudahkan urusan kami sekeluarga untuk melakukan upah haji dan kurban untuk arwah. Semoga manfaat yang arwah laburkan macam dapat balik pemudahkan lagi urusan dia lah bila dia dah tak ada nanti. Macam tu. So akak boleh cerita tak bagaimana suasana pada waktu arwah pergi meninggalkan dunia? Okay, apa yang kita orang adik-beradik tahu, keluarga tahu yang memang arwah tu memang tak ada sakit. So bila tiba-tiba dia meninggal secara mengejut dalam keadaan duduk macam tengah tidur tu, so jadi macam semua orang jadi macam terkejut.
terkejut. Dia dah pergi mengejut, lepas tu tak ada apa-apa sakit. Macam tu lah arwah pergi dengan sangat tenang, dengan sangat mudah lah, macam tu. Jadi saya setelah mendapat tahu berita ni pun teramat terkejut sebab saya pun mendapat panggilan daripada kawan saya sendiri tengah hari tu. So memang terkejut lah. Jadi first kali saya fikir macam mana saya boleh uruskan hibah dia dengan segera. Jadi saya disebabkan kes ni juga saya merasakan bahawa ejen takaful ni sebenarnya merupakan satu panggil tugasan yang mulia lah, sebab kita boleh membantu family-family yang ditinggalkan oleh arwah-arwah. Jadi selain itu juga saya berpendapat bahawa hibah ni memang besar maknanya. Maybe kita ni masih ada semua benda kita tak rasa, tapi orang yang dah kehilangan pasti akan terasa. Okay, terima kasih Kak Mas ya atas penerangan Kak tadi. Sama-sama. Baik, itu fresh from oven kita kata, panas lagi. So tengah diuruskan kita punya proses ataupun claim dia. Baik. So saya rasa dah sampai di penghujung kita punya program. Dengan ini saya mengambil kesempatan terutamanya kepada Tuan Haji Rafi'i kita. Terima kasih di atas penjelasan, di atas pencerahan mengenai hibah takaful tadi. Semoga ianya memberi manfaat dan diminta halalkan ilmu ini Tuan Haji. Okey, dan kepada semua InsyaAllah teruskan kalau ada yang membawa klien dalam program kita ni, follow up, follow through dan teruskan kita punya jihad dalam bidang takaful ini. Okey, mungkin ada apa-apa pesanan daripada kita punya Encik Adam, SOS kita sebelum kita berakhir. Okey. So dengan ini saya rasa kita telah habis di akhir program ini. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita terus berjuang dalam menyebarkan jihad takaful ini. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Gigi. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Oh, macam ni kalau dia mute. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Kita boleh Terima kasih Tuan Syafiq Ahmad. Terima kasih. Terima kasih. Capai 10 halaman daripada bidang mendidik dalam